Alright, saya akan presentkan satu lagi bab hari ini, sambungan daripada mauduk yang lalu, iaitu tentang puisi. Okey, hari ini sambung lagi satu bab lain. Cikgu, tadi nak tanya dah, gentar tu apa? Gentar ni bunyi-bunyian lah, jenis-jenis bunyi. Gentar, dia macam gendang yang berbunyi. Gentar ni macam satu bunyian yang agak kuat lah. Okay, macam ada gendang, ada irama, ada gentar, bunyi-bunyi muzik macam tu lebih kurang. Jadi kita biasa dalam puisi, kita gunakan, ingat apa, onomatopoeia yang menjadikan unsur bunyi dalam sebuah puisi. Gendang, macam rentak, dia macam tu ibarat dia. Okey, so kita dah mula di sini, dah habis ya. Ciri puisi, ciri dan struktur puisi moden. Hari ini kita masuk sambungan daripada bab itu. Okey. Kalau saya begini pun nampak kan? Nampak jelas tak? Ke perlu besarkan lagi? Okey, ini yang minggu lepas iaitu tentang isi dan juga ciri-ciri puisi moden. Minggu lepas kita lebih bicarakan tentang ini, ya, tentang isi ini kita bicarakan. Tema, persoalan, bentuk, nada, unsur bahasa kita tinggalkan dan juga nilai pengajaran. Okey, so kita dah bicarakan juga seluruhannya dari segi maksudnya. Oh, Hidayu masuk. Okay. Dan juga ciri-ciri lain. Semua dah belajar ni. Binaan dari segi bentuk, struktur dia, nada, nilai dan sebagainya. Kita dah buat latihan, satu latihan tentang Soneta Cinta Eros. Kita dah buat latihan. Okey, kemudian kita juga telah menilai satu lagi puisi, Tamsil Tujuh Cahaya. Dan hampirlah di situ pada minggu lepas, kita telah mengetahui bahawa ciri-ciri puisi itu ada temanya, ada nada dan sebagainya. Hidayu, ada ke Hidayu? Hidayu, dia boleh nampak? Hidayu ada? Boleh nampak kita orang tak? Ada juga, ada. Okey. Alhamdulillah sempat masuk ya. Mana tu? Azmawati pula hilang. Azmawati pula tak masuk. Okey, seterusnya kita sambung hari ini untuk ada sikit lagi bab yang kita nak sambungkan, iaitu mengenai tentang bentuk-bentuk puisi dan juga sebagainya. Sementara itu, ini ini puisi contoh lah ya, contoh orang yang kita ajar tapi kita yang mengajar orang boleh berjaya. Alhamdulillah ya. Okey, ni pelajar ni telah saya didik dan menjadi johan bercerita, johan deklamasi, hinggalah johan kebangsaan sekali, johan pidato warisan tiap tahun di negeri dan naib johan negeri. Okey siapakah budak ni? Agak-agak Anak cikgu kot. Inilah dia anak cikgu. Memang anak cikgu juga Jadi ayah dia memang cikgu. Ramailah anak cikgu yang senang kita didik kan. Jadi lagi senang lah sebab kita didik kat rumah. Kita didik kat rumah jadi kita senang dididik. Okey, sebenarnya kadang-kadang susah kita nak mendidik anak orang, tapi anak-anak sendiri lagi senang. Jadi maknanya selagi ada anak kita bagilah dia didikan yang sepenuhnya. Tapi malangnya bila masuk universiti dia ambil bahagian engineering, langsung tak minat dengan puisi. Jadi tak ada langsung minat sampai sekarang pun. Jadi saya tak ada apa legasi yang meneruskan saya punya legasi saya. Okey, so sambungan hari ini. Mana pula Asmawati? Tak masuk. Okey, kita akan sambung dengan unsur-unsur ataupun struktur sebuah puisi. Macam juga cerpen, kalau kita ingat siapa yang belajar cerpen, dia ada struktur dia kan, iaitu ada apa? Ada bermula daripada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ada evaluasi, ada resolusi dan juga ada koda. Ingat tak Ustazah? Ingat. Ingat. Yang paling ingat kali koda tu ingat kali. Koda je ingat. Jadi itu struktur macam body kita lah, ada body kan, kepala kan. Jadi itu dia punya tamsilan. Saya suka buat tamsilan supaya kita
mudah ya, analogi kita mudah. Kepala ialah orientasi ya, abstrak. Sini ialah orientasi, body ialah komplikasi. Jadi nampak kita punya pattern tu nampak senang. Okey, untuk puisi dia tak sama macam tu ya. Jadi kita namakan dia satu unsur ataupun struktur-struktur yang ada membentuk dia sekaligus lah. Lepas tu namanya unsur, kadang-kadang kita namakan sebagai struktur. Alright. Yang pertama, unsur yang perlu ada yang menjadi satu indikasi kepada sebuah cerpen, sebuah puisi adalah diksinya. Jadi diksi yang menjadikan peranan sangat penting. Nanti kita akan tengok macam mana diksi itu dicipta dan dibina. Okey, yang kedua adalah tipografi. Tipografi ini miriplah kepada bentuk, cuma nanti dia ada sikit beza antara bentuk dengan tipografi. Okey. Kemudian kita ada apa dikatakan ekonomik, dalam cerpen pun ada, iaitu kita gunakan bahasa yang begitu ekonomik, yang terlalu padat. Sebab tu saya punya analogi lah, cerpen itu novel dikompreskan jadi cerpen, cerpen dikompreskan jadi puisi. Mana terlalu ekonomik tetapi sangat power ayat itu. Perkataan itu adalah memberikan satu mendominasi keseluruhan cerpen tersebut. Okey. Kemudian kita ada image ataupun imaji ataupun audio, orang juga panggil sebagai citra dan sebagainya. Kita ada tone dan ritma. Tone juga dipanggil sebagai intonasi, juga dipanggil sebagai irama, nada, apalagi ritma dan juga rima. Itu mana antara perkataan yang boleh disimpulkan sebagai tone dan ritma. Okey, unsur lain yang seperti licentia poetica. Itu yang kita nak perkenalkan nanti, apa itu licentia poetica. Okey, daripada tajuk ini, macam mana saya nak betulkan yang ni, Azhar? Nak jadikan yang singkat macam mana gambar ni? Supaya tak ganggu. Supaya tak blocking. Supaya tak blocking apa? Kita punya presentation. Macam mana buat? Gambar yang mana, cikgu? Gambar yang ni jual nampak tak? Gambar kita. Oh. Kita tak yang nampak? tepi ni ya? Saya nampak. Saya nampak. Saya semua orang nampak kan? Cikgu Acak nampak? Nampak. Nampak saya. Saya nampak cikgu semua beratur dekat atas. Oh, beratur kat tepi tu. Ada. Saya punya kotak. Tu saya nak bagi beratur macam mana? Oh, tak, dekat grid. Cikgu boleh pilih dia punya grid tu. Screen. Cikgu nampak tak ada perkataan view? View tu. View. Nanti View kat mana, tekan kat view dia ada tulis. View kat View mana? dekat atas sekali. Dekat atas. Kat atas. Ada tak? Sebelah kanan, atas. Bawah sikit daripada tanda Dalam- X untuk view. Dia ada dua. Satu view option, satu view. Tak ada. Dekat more. Cikgu tak ada Dekat more ke? Ke atas tu, ke atas. Ke atas. View option dengan yang tepi tu ada. Tak nampak ke Haji? Saya tak jumpa pula. Saya pun nampak. jadi kotak. Dia kotak di blocking lah. Presentation. Mute ada, mute. Stop video, choose pin, tak ada. Atas. Atas, cikgu, atas. Ya, Atas atas sekali ni, ada Kak apa, cikgu? Atas tu ada stop share. Your Oh, screen sharing. Lepas tu ada mute, Okay. stop video, security, participant, chat, new share, pause, annotate, app dan more. Mana view Zoom apa semua tak ada view standard side by side, wide speaker, side by side gallery tak ada Macam pernah tengok dulu. Yalah, benda baru kan, saya pun tak mahir lagi. Saya tolak pun tak ada. Sekejap. Tak nampak lah. Tak apa. Nanti saya tengok tanya anak saya. Okey, kita sambung lah ya. Okey, ciri-ciri kita sambung. Kalau satu-satu nampak Ashraf saja. Ini nampak sikit sangat.
Atau saya suka dia dekat tepi keliling patutnya kan. Itu yang saya suka tu. Kita nampak you all. Okey, tak apalah yang cakap yang nanti saya bagi lagi. Baik, kita pergi satu persatu ya. Ini yang hari tu kan. Okey, dah siap ni. Okey. Okey, satu yang pertama kita akan lihat dari segi diksi. Apakah yang dikatakan diksi dalam sebuah puisi? Okey. Umum mengetahui, puisi didefinisikan sebagai kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik. Dalam dipilih perkataan yang sangat baik, lepas tu disusun dengan begitu cantik pula. Dia punya tipografi dan sebagainya. Jadi, diksi itu merupakan satu pemilihan kata yang tepat. Okey, saya gunakan tadi gentar luka. Gentar tu satu bunyian, satu jenis bunyian yang menggegarkan seolah-olah macam satu benda yang jatuh dalam diri kita, tergum tu, dan kejatuhan tu memberikan satu impact pada kita, iaitu gentar itulah gentar berita kematian dalam cerita itulah. Semilir mencakar bulan. Tengok perkataan saya buat. Semilir mencakar bulan. Jadi kata-kata tu membawa satu konotasi yang apa? Mencakar. Mestilah kata yang sangat ganas. Semilir apa? Apa semilir? Itulah tadi nak tanya juga. Jadi itulah sebenarnya semilir itu angin. Angin. Oh. Tapi bila kita pilih kata yang tepat, bila angin yang ganas tu namanya semilir. Macam ribut. So, siapa guna kata semilir? Semilir mencakar bulan. Kata-kata tu akan dielaboratkan dengan satu yang makna yang besar. Kenapa bagi semilir? Kenapa tak bagi angin? Kenapa tak bagi bayu? Sedangkan mereka itu sama. Kalau kita tengok kamus, kalau rujuklah mana-mana kamus pun, angin itu bermaksud angin, bayu, semilir, silir, pawana, ribut, taufan. Semua itu adalah angin. Tapi penggunaannya berbeza. Macam kita makan. Okey, saya makan, kekoh, ratoh. Semua konotasi membawa makan. Tetapi bila guna ratoh, bila guna makan, kan? Bila guna suap, bila guna apa? Kalau yang ganas, kalau binatang dia baham, kan? Jadi maknanya sama, iaitu makan. Secara umumnya makna dia lah makan. So begitulah kita pilih satu kata yang tepat supaya dia membawa satu konotasi yang tepat pada situasi itu. Jadi saya sebut semilir mencakar bulan. Biasanya angin cuma bertiup, kan? Angin bertiup, dia tak sampai mencakar. Tapi kenapa saya gunakan mencakar? Nak mewujudkan unsur personifikasi, kan? Mencakar ialah perbuatan manusia. Tapi bila kita berikan pada binatang atau bagi benda lain, angin boleh mencakar. Mana angin itu telah melakukan satu gerak kerja manusia, itu namanya sebagai personifikasi. Jadi mencakar pula membawa konotasi yang ganas. Bila yang pipi dicakar, lepas tu lakang ada luka kan, dan sebagainya. Jadi sekarang angin boleh mencakar. Maksudnya angin tu datang membawa kabar berita yang menyakitkan hati kita, yang menyedihkan hati kita. Jadi sebut, okey, saya dengar angin, kan kalau rindu kan, kalau rindu sebut saja namaku di angin yang lalu. Kan? Orang biasa sebut. Jadi itu macam nak bagi dia angin yang lalu, yang mana angin lembut, angin bayu. Sebutlah namaku, dia akan sampai ke telinga secara mendayu. Tapi bila sebut mencakar, angin tu selalu datang dengan membawa berita yang buruk. Mencakar bulan. Bulan berkeindahan lah kan. Jadi angin membawa berita kepada keindahan. Jadi indah tu jadi tercala. Okey, contoh. So, pemilihan kata tepat bermakna kata-kata itu yang sangat boleh memberikan satu gambaran keseluruhan bagi situasi tersebut. Okey, kita tengok kebakaran, apa ni, berlakulah banyak. Aku mati masuk sekejap. Okey, jadi bila sebut perkataan yang panas, membara, jadi yang paling tepat katanya apa? Mungkin kita buat perkataan lahar, kan? Benda yang panas, yang pijar, yang sakit, kita tak guna perkataan panas. Kita ambil lahar. Lahar ialah satu
muntah gunung berapi yang bila kena orang yang mati, pokok yang mati, mana memang terlalu hebat lahar tu. Kalau kita nak gambarkan lahar sebagai satu benda, memang itulah yang paling panas sekali di muka bumi ini. Jadi kita boleh anggap lahar cintamu. Maknanya kepanasan cinta dia kan. Terlalu panas cinta dia. Hebatnya cinta dia hingga memanaskan dirinya. Jadi itulah kata-kata yang dikatakan tepat untuk situasi tersebut. Kita boleh saja sebut ya, bahan cintamu kan. Itu rendah sikit martabat daripada lahar. Api cintamu boleh. Api apa lilin cintamu boleh. Tapi di situasi macam mana? Kalau lilin kita boleh sebut kau lilin cinta, kan lagu tu kan. Dia sebut lilin cinta ke mana lilin tu dia punya cinta tu lunak, mendayu, macam sebut bahang cintamu, terlalu cintanya sih pada seseorang. Kalau lahar, lagilah dia punya degree kecintaan tu lebih tinggi. Okey. Kata-kata tu di luar jangkaan biasa. Mana jarang kita dengar, jadi tak terfikir nak guna diksi itu. Rupanya tepat. Jadi kita fikir sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau angin biasa kan, angin bayu biasa, tapi udah semilir, apa yang semilir? Rupanya angin juga. Pawana, angin juga. Jadi kita memikirkan sesuatu yang di luar kebiasaan, yang jarang didengar orang, tetapi tepat dari segi fonetik dan juga semantik bahasanya, makna bahasa itu. Jadi kita fikir ayat-ayat baru, perkataan-perkataan baru yang tepat dan sukar, jarang didengar oleh orang. Okay, yang ketiga, yang keempatnya ialah ekonomik. Kata-kata tu sangat ekonomik. Maksudnya tak perlu kita buat panjang-panjang. Macam contohnya, rumah itu rumah yang lama. Dindingnya telah reput, atapnya telah bocor. Okay. Bila kita nak connotatekan masa itu, perkataan itu, kita hanya cari satu perkataan yang paling tepat. Apa katanya? Usang. Yes, bagus. Usang. Tengok filem apa ni, lagu Rahim Ma'ruf, Usang kan. Itu menggambarkan satu situasi yang memangnya bagus Cikgu Jem, Puan Jem. Dia sangat kritikal. Usang. Jadi usang tu apa? Macam-macam. Tiang rapuh, bocor, dah berkatang di punya kotor, lantai pecah. Jadi itu satu kata yang paling tepat menggambarkan satu situasi yang banyak. Jadi kan kita boleh kompreskan sekarang. Rumah yang begitu, 3 ayat jadi satu perkataan saja, iaitu usang. Jadi kata itu yang kata ekonomik, yang sangat bernilai walaupun satu. Okey. Mudahnya, sekeping RM1 mewakili 100 keping RM1. Jadi kalau 100 ada RM20 ada, kita jadi satu saja, jadi sekeping saja, iaitu sekeping not ungu. Kemudian segar kata-kata itu. Apa makna segar? Segar ialah bila kita tengok pokok pagi-pagi, dia akan segar. Setiap kali pagi, saya tengok bunga mawar berputih, berkembang, baru, segar. Jadi bila istilah segar itu dikonotasikan dengan benda yang baru, yang sangat jarang ditemui, ataupun yang sangat kita dengar tu macam ada aura dia. Macam kalau kita sebut perkataan yang okey, nak sebut perkataan wanita biasa, perempuan biasa, kan? Lagi apa? Perawan pun biasa. Jadi yang lain apa daripada itu? Yang lain daripada itu, yang jarang kita dengar. Hawa. Okey, hawa mungkin. Kan? Tak sebut nama wanita. Lagi apa lagi? Yang mungkin kita lebih lagi menjuruskan pada makna yang tersembunyi. Kita ganti. Contohnya kata Ratna. Kan? Ratna adalah wanita yang cantik. Jadi tengok lagu Roy, Ratnaku kan. Ratnaku mana isteri yang wanita yang cantik. Okay, jarang digunakan ataupun tak pernah dengar lah. Bila benda yang tak pernah dengar, yang baru, benda yang baru yang segar. Benda-benda yang baru tu sentiasa segar. Sebab tu falsafah hidup saya, setiap hari lah hari yang baru. Sebab bila hari baru, kita rasa teruja kan. Benda baru, kereta baru, kasut baru, bini baru. Kan semua yang baru-baru tu segar. Jadi kita berasa teruja dengan benda segar.
So itu nak yang dikatakan sebagai diksi, iaitu pemilihan kata-kata yang tepat di luar jangkaan biasa, ekonomik dan segar. So bila kita susun kata-kata itu, kita pilih kata-kata itu, and then kita susun cantik-cantik, sini ikut bentuknya, jadilah di puisi. Menepati kata Quraish itu iaitu kata yang baik dengan susunan yang terbaik. Okey, itu diksi. Dalam cerpen, kita pun sesekali kita gunakan juga diksi-diksi yang begini supaya untuk menjadikan cerpen itu segar. Kita tak gunakan bahasa yang biasa, yang langsung ataupun yang sering kita gunakan. Okey, seterusnya adalah tipografi. Okey. Tipografi ada sikit beza dengan bentuk yang umum saya sebut sebelum ini, iaitu kalau sebut tipo, macam kita buat geografi kan, peta apa? Topo kan. Topo mana dia punya apa tu, muka bumi kan. Jadi nampak bentuknya begitu, dia garis-garis kasar je, ataupun kalau kita potong secara rentas, nampak dia punya bentuk visual peta topo itu, iaitu luaran. Jadi tipografi merupakan juga satu bentuk luaran yang dinampak secara visual. Sebab tu ada aliran 3B kan. Visual, vocal dan verbal. Puisi daripada Egapa Ibrahim Agi. Dia banyak menggunakan unsur-unsur itu. Okey, bentuk visual inilah yang membezakan dengan prosa. Sebab apa? Prosa iaitu karangan biasa, perangan satu begitu, perangan dua sama pattern dia kan. So tapi bila visual yang puisi ini, satu perangan kadang 2, kadang 10 ayat, kadang sengit begini pula. Jadi itu yang membezakan dengan bentuk prosa. Prosa tekal. Perangan pertama jarak satu, yang lain tu sama. Kalau kita justify kan dia akan tepi semua kan. Tapi puisi bila kita justify pun dia tak akan jadi tepi, dia akan jadi tengah-tengah dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi bentuk visual puisi membezakan dengan prosa. Yang kedua, susunan bait dan kata. Okey, dalam satu bait atau dalam satu larik atau dalam satu stanza atau satu perenggan, dia ada disusun bait tertentu. Sama ada yang kita belajar sebelum ni kan, 2-2 ke, 3-3, ataupun tak ada terikat dengan mana-mana, ikut suka dia, babak guana pun. Jadi kadang-kadang pula kata-kata tu, setiap perkataan satu bait tak sama. Macam pantun kita ada paling kurang 4 Kalau tuan mati kalau tuan pergi ke hulu. Jadi biasa 4 atau 5 perkataan dalam pantun. Puisi tak. Tengok tadi kan, semilir mencakar bulan, 2 perkataan. 2 butir dipecahkan. 3 perkataan juga. Jadi dia tak sama. Ada 2, ada 3, kadang-kadang 1 pun boleh. Jadi susunan bait dan kata itu tidak memberikan satu bentuk yang permanent atau yang kekal. Bentuknya sangat berubah-ubah. Okey. Secara luaran pula boleh digambarkan sebagai bentuk yang lurus. Lurus, straight puisi itu. Ataupun tepi lurus, tepi tak lurus. Kiri je lurus. Ada orang buat kanan je lurus. Dia justify ke kanan. Okay. Ataupun bentuk zigzag. Macam zigzag. Ataupun bentuk bulan. Ada juga puisi yang bentuk bulan. Okay. Rakan saya, Hilmi Rindu, siapa pernah dengar nama dia kan? Asmawati pernah dengar kan? Siapa? Hilmi Rindu. Pernah. Biasalah kalau Terengganu kan. Hilmi Rindu sangat suka buat puisi-puisi yang bukan dia tak suka bentuk, tapi dia suka benda-benda yang boleh ditamsilkan. Dia buat cerita songkok, durian, dinding. Mana dia akan konotasikan benda itu sebagai satu makna tertentu. Kemudian itu dibentukkan. Kalau rama-rama, dia akan buat macam bentuk rama-rama. Contohnya, kalau bola, dia akan bentuk bola. Dia punya puisi. Itu dinamakan tipografi luaran, visualisasi. Okey. Diksi, tipografi, ekonomik tadi. Saya keluarkan balik ekonomik yang daripada kasta diksi tadi untuk lebih jelaskannya. Ekonomi ini bermakna kata-kata yang padat, solid,
perkataan tu ya, power lah, padu lah. Tadi kan suara apa Kak AJ punya apa saja ramai bagi apa ni kata-katakan padu lah Kak AJ. Maknanya power lah perkataan dia. Lagi apa? Terbaik lah Kak AJ. Untuk saya kata mantul lah Kak AJ. Mana Kak AJ? Mantap, Ada, mantap. ada cikgu. Ada. Ada. Ada Okey, jadi, jelas ini. Mendengar dengan tekun. Jadi yang itu yang tadi katakan ekonomi ya. Dia tak ada bentuk ayat tau. Saya pergi sekolah tak ada. Rumah itu rumah batu tak ada. Dia tidak ada ayat. Dia cuma kata-kata yang berdiri sendiri menjadi satu ayat yang panjang kalau kita panjangkan. Jadi so ekonomi mesti kata tu padat, solid, padu, pendek, apa lagi nak sebut? Sangat baru, segar. Kemudian tidak lewah. Bila tidak lewah, ada ketikanya kita lewah dengan tujuan. Contohnya pengulangan. Kan ya? Sahaja Usman Awang kan? Semua dia bermula dengan jika hari ini, kan? Jika hari ini, jika hari ini. Kalikonya tu lewah tu. Pengulangan kan? Kalikonya tu lewah sebab apalah nak ulang banyak kali. Tetapi lewah di situ bermaksud pengulangan yang memberikan penegasan. Okey. Yang dikatakan lewah dalam konteks ini ialah begini. Rumah itu yang paling cantik sekali. Katakan wajah kita. Ibunda paling cantik sekali dalam hidupku. Jadi paling cantik sekali, 3 diksi yang membawa makna yang sama. Dalam paling cantik, syukurlah paling cantik saja. Tak payah lagi sekali kan. Kalau yang sekali gunakan, dia cantik sekali. Okey, dia paling cantik. Dia cantik sekali. Okey, maknanya sama. Jadi kata-kata tu dah membazir istilahnya, iaitu dia telah gunakan satu perkataan yang 2 kali pakai, yang 2 kali tapi yang sama makna. Itu tidak memberikan apa-apa simbol kepada ataupun satu makna kepada ayat tersebut. Okey, yang Tapi ketiga. memang dari kita tak bahasa pun salah cikgu kan? Ya. Dari kita tak bahasa pun salah kan? Dia kita gabung perkataan yang ni sekali. Macam dia sangat cantik sekali pun dari kita tak bahasa salah kan? Ya, yalah, memang dia jadi maksud yang redundant orang kata kan, istilahnya dia bertindak. Jadi salahlah, tidak gramatis, tetapi dalam puisi dia tak ada apa ni istilah apa tu dikatakan unsur bahasa, memang dia memang tak gramatis pun kan. Dia dalam ya. Makluman kalau cantik sekali diterima. Yang tak Cantik boleh sekali. Kalau ada paling. Ya, cantik Yalah, sekali diterima. Ya betul. Dia gini, paling cantik ataupun cantik sekali. Dia tak boleh paling cantik sekali, tak boleh. Okey. Jadi dia salah satulah. Macam sama kat tercantik. Okey dah, tercantik dah, paling cantik dah. Tak payah sebut paling tercantik. Tak boleh dah. Sebab 2 kali paling dan ter tu makna yang sama. Okey. Seterusnya nak dah habis dah. Cepat itu 40 minit ya. Okey, yang seterusnya adalah imaji ataupun citra. Okey. Citra ini atau image ini ialah satu gambaran alam. Senangnya lah ya. Gambaran alam yang kita boleh imajinkan. Benda itu membawa konotasi makna tertentu. Okey. Contohnya kita gambarkan pada mendung. Mendunglah wajah awak hari ini. Azhar, kenapa mendung macam ni? Kan? Mendung ialah alam. Unsur alam. Tetapi mendung juga membawa konotasi apa makna mendung? Dia sebut mendung wajah dia. Maknanya muram, sedih, muram. Ya, sedih. Muram kan. Jadi mendung tu ada 2 makna. Satu, dia membawa satu kesan panca indera, iaitu nampak mendung kan, kita nampak mendung gelap. Ataupun di wajahnya ada mentari. Mentari kan kita boleh nampak terang. Jadi dari segi panca indera dia memberi kesan. Satu lagi memberi makna imajinasi yang tinggi, iaitu matahari di wajahnya. Mana ada matahari, tetapi dia nak sebut wajahnya bersinar-sinar ini. Pakai glowing lah. Bersinar kan. Maknanya pakai bedak apa ni? Putih ke? Jadi bila wajah bersinar kita makan mentari, di wajahnya ada mantari. Di wajahnya rembulan pecah. Mana rembulan pecah mana mungkin
makna yang kurang-kurang elok dan dia memberi nuansa, memberi satu rasa, memberi satu apa nama kat sebut, memberi satu keadaan. Puisi itu begitu. Mana dia berikan kesan pada sajak, membawa maksud-maksud yang begitu terikat ataupun tidak bergantung pada imajinasi. Jadi imaji ataupun citra ini dia membayangkan sesuatu yang alami, unsur-unsur alam yang semula jadi macam gunung, bukit, mentari dan sebagainya, tapi dikonotasikan sebagai makna yang imajinasi tinggi. Wajahnya mendung. Mendung ialah alam, tapi mendung itu juga ada makna muram. Okay. Bila kita membaca puisi-puisi begini kan, kita akan terangsang indera kita kan. Laut bergelora, kita akan rasa nampak laut. Rasa dia punya kehangatan, kedinginan dan nampak ombaknya. Mentari membakar, kita akan nampak mentari itu panas dan sebagainya. Itu dia kata dia membawa nuansa pada sajak. Membawa satu citra, membawa satu rasa pada sajak tersebut. Okey, dan yang terakhir, dan habis dah masa, tone dan ritma. Ini saya nanti kita akan lanjutkan daripada yang asal kita bicara dah tentang bunyi kan, tapi ini lebih lagi bermaksud iaitu tone dan ritma wujud apabila suku kata melahirkan bunyi. Bunyi-bunyi melahirkan tempo. Tempo menghasilkan lagu kan. Ini iramanya temponya tempo perlahan. Kalau caca temponya begini. Dia tempo tu dia punya dia apa dia panggil? Apa dipanggil tu? Macam vibrato kan, dari istilah-istilah tu lah. Jadi tempo tu terhasil daripada suku kata bunyi yang terhasil daripada suku kata. Suku kata daripada aksara. Lalu setiap aksara ada bunyi. Contohnya huruf A akan menjadikan sajak tu a. Sajak bunyi U ada unsur u. Jadi unsur-unsur itulah masukkan tempo dan juga bunyi-bunyi tertentu yang sama ada indah ataupun mungkin suara-suara lantang, suara yang agak kasar, garau terhasil daripada bunyi-bunyi itu. Let's say kita ambil contoh, tengok ya. Semilir mencakar bulan. Bila huruf R tu dia membawa satu maksud yang agak ganas, mencakar. Kerana kalau huruf A pula pada syurga di wajah. Jadi dia mendatar. Huruf A itu lebih mendatar. Dan akan wujudlah tempo di situ. Akan wujud tempo, akan wujud tone, akan wujud ritma. Bila unsur-unsur bunyi itu dimainkan, diulang-ulang. Sama macam kita buat la 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 la. Kenapa dia macam bunyi? Sebab ada pengulangan huruf A. La 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 li 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 li. Itu adalah unsur mula-mula orang nak buat lagu kan. Fa do re mi fa sol la ti do. Dia ada unsur bunyi tu menyebabkan dia ada tema dia. Ada tempo tersendiri. Waktu bila nyanyi tempo lari. Maknanya patutnya laju jadi cepat, laju jadi lambat dan sebagainya. Okey, dan tempo itulah yang menghasilkan keindahan. Kenapa dalam syair kita dengar begitu mengasyikkan demi nada, sebab temponya begitu. Tengok irama di belakang kan. Semua sama ya. Du 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 du. Kata kan. Adikku du. Jadi tempo tu cantik kerana dihasilkan daripada bunyi-bunyi suku kata yang sama. Lekaslah adik, lena beradu. Okay? Bila dialunkan, lagilah merdu. Lagi-lagi kalau suara kita lah cantik, merdu, lagilah lunak mendengarnya kan. Okay, itu tone dan ritma. So dalam puisi pun ada, tetapi dia tidak melakukan, cuma ada bentuk macam bunyi di hujungnya kan, macam aku rindu padamu. Jadi hujung tu sama. Diulang-ulang kata yang sama, tetapi konotasinya pada unsur bunyi itu indah didengar dan cantik dipandang. Okay, macam contoh sajak Kak AJ tadi kan. Ada juga unsur-unsur bunyi kan Kak AJ. Jadi kalau boleh tengok nanti kita
tengok contoh-contoh saja. Okey. Apa itu Licentia postica? Inilah yang selalu orang syair, ini yang habis ni, ini yang dah 6, 2, 4, 5. Yang ke-6 tadi ialah Licentia poetica. Kadang orang poetica. Poetica, Ini poetica. pertama kali saya dengar perkataan ni, Cikgu. Ya. Saya pun tak ingat Kak Ya, J, di Spanyol lah tak silap. Spanyol Pertama pun. kali saya dengar. Okey, apa tu benda sebenarnya? Ini ialah satu kebebasan penyair berekspresi dan sedikit melanggar hukum tata bahasa. Itu dibagi lesen kepada puitik, lesen daripada puisi, iaitu untuk sedikit melanggar hukum tata bahasa. Itu yang tadi Ustaz sebutkan, dari gramatiknya tak betul, tapi bagi penyair itu betul, boleh jadi betul. Sebab apa? Sebab kata-kata dia, kita tak betul ayat. Kita tak perlu ada hukum DM. Ada yang diterangkan, yang merangkai. Tak perlu ada subjek dalam ayat kita. Semilir mencakap bulan, tak perlu ada subjek pun. Tapi kata-kata itu sangat bermakna bila kita elaboratekan. Sebab kata-kata itulah kompresan daripada ayat. Kan? Bila sebut usang tadi kan, sebenarnya usang tu ialah elaborate-nya panjang. Rumah itu telah usang. Pokok dinding telah reput, atap telah bocor. Jadi itu maknanya elaborasi daripada usang. Jadi usang itu dia boleh berdiri sendiri sebagai satu ayat, walaupun secara gramatikalnya tak betul. So, inilah satu unsur yang menjadikan penyair itu boleh melanggar, sedikit melanggar, tak semua, boleh sedikit melanggar hukum tata bahasa. Contohkan dalam sajak negeri ini anak Masri NO. Disebut ini tanah, patutnya tanah ini. Kan, tapi disebut ini negeriku, ini tanahku. Dia bermaksud yang ini itu ialah tempat itu. Dah jadi subjek bagi dia. Walaupun ini itu kata tunjuk kan, ini itu ialah kata penunjuk. Tapi dalam konteks puisi, ini itu dah bermaksud ni tempat ni, tanah ni. Jadi tanah tu ialah tempat tu ialah subjek. Jadi maksudnya orang tata bahasa boleh saja mengadunkan